Ramai di antara kita yang gemar akan aktiviti-aktiviti lasak dan kebanyakan aktiviti lasak itu dilakukan di dalam hutan. Ada juga aktiviti-aktiviti lasak yang boleh dilakukan di dalam tempat tertutup, tetapi cabarannya tidak sama kalau dibandingkan dengan suasana dalam hutan rimba. Tetapi kini, apa persediaan yang biasa anda lakukan sebelum masuk ke dalam hutan bagi aktiviti meredah dan berkemah? Tentunya persediaan peralatan asas menjadi keutamaan. Jika anda seorang peminat rekreasi yang betul-betul faham, okey, dalam beg-beg anda ataupun beg galas anda sekurang-kurangnya ada survival kit yang mana di dalam survival kit tu terdapat berbagai-bagai peralatan dalam tu. Ada mata pancing, ada kompas, ada pisau, ada gergaji kecil, di mana apabila anda sesat, dengan peralatan survival ini memudahkan anda menghadapi situasi yang sesat itu dengan peralatan yang ada. Ramai antara mereka yang telah buat persediaan secukupnya, seperti lampu kepala, pisau dan whistle. Whistle juga adalah satu peralatan alternatif untuk menghantar signal meminta pertolongan ketika berada di hutan. Saya dalam beg saya kebetulan masa tu memang ada whistle. So saya memang gunakan whistle tu, memang tiup whistle tu dengan harapan ada orang dengar dan ada orang datang lah juga nak cari saya kan. So saya memang akan tiup whistle tu dalam setiap 10 minit. Saya akan tiup 3 kali dengan harapan ada orang berhampiran atau orang yang tengah mencari saya ke dengar bunyi whistle tu. Proses pencarian dengan pihak bomba, kita akan memastikan di mana lokasi mangsa berada. Yang pertama, setelah kita mengenal pasti maklumat yang mangsa kehilangan ataupun sesat seorang, berdua dan sebagainya, dan keadaan mangsa, seterusnya kita kena pasti mangsa dapat dihubungi ataupun tidak. Setelah mengenal pasti maklumat semuanya, kita gerakkan anggota mengikut bentuk muka bumi geografi pada tempat itu. Saya sekarang meraup kayu ni untuk jadikan umpan kepada bara tu Selain daripada whistle, ini adalah satu teknik untuk kita menghantar signal kecemasan. Apabila kita telah nyalakan api sebegini, kita gunakan daun-daun yang basah, kemudian kita letakkan di atas bara api tadi. Kemudian dia akan naik.
teknik ni menghantar isyarat menggunakan asap. Kita perlukan kawasan yang lapang sikit. Kemudian kalau boleh kita berada di bawah pokok yang besar. Tujuannya adalah asap ini akan terus naik, terus tanpa halangan. Kalau kita buat di bawah kanopi yang rendah, asap dia naik tapi dia akan pecah. Dia akan pecah. Tapi bila kita buat di bawah pokok yang besar, yang tinggi, dia akan naik terus, dan kemungkinan besar kita akan dikesan oleh para penyelamat. Lihat di sini asap yang dihasilkan. Kita nyalakan api, kemudian kita letak daun hijau supaya dapat menghasilkan asap yang sebegini cantik. InsyaAllah dengan cara macam ini kita boleh diselamatkan ataupun kita akan ditemui. Saya juga gunakan botol air pink saya yang cerah warna dia. Warna pink cerah tu saya just hanyutkan dekat air sungai. Dekat air sungai tu dengan harapan contohlah ada helikopter ke atau ada orang nampak ke botol tu, so dia tahu saya dekat mana. Sewaktu saya orang kata dalam keadaan sesat tu, yang ada pada saya hanyalah ada beg dan juga pakaian. Pakaian sepanjang melalui sungai tu ada satu kawasan yang agak lapang dan terang. Maksudnya sungai tu atas tu tak ada pokok ataupun ranting kedahan yang melindungi. Sangat lapang, sangat terang. Saya duduk saja dekat situ sebab dia ada batu yang besar. Saya tunggu lebih kurang sejam lebih juga, dengan harapan sekiranya lah ada bantuan penyelamat helikopter daripada atas, so boleh nampak saya di bawah lah. Dan saya kata punggah je pakaian saya tu macam serak dengan harapan helikopter boleh nampak saya di bawah. Salah satu tim akan pergi mencari mangsa yang sesat di mana maklumat yang dapat checkpoint di puncak berapa, ketinggian berapa. Dan satu tim lagi akan mencari mengikut sungai, dan kita juga ada K9 unit anjing untuk mengesah mangsa, kehilangan mangsa, dan juga menggunakan helikopter di mana mangsa yang sesat kita boleh memantau atau melihat daripada udara, sama ada mangsa tu boleh buat unggun api dan sebagainya, asap, dan seterusnya pasukan MAS-Team untuk pencarian di darat. Jadi kita telah tahu 3 cara untuk menghantar isyarat, iaitu whistle. Kalau tak ada whistle, kita gunakan baner. Kalau tak ada baner, kita menggunakan asap. Untuk tips seterusnya, tunggu, stay curious selalu.